은혜 받으실 성경 말씀을 보시겠습니다. 창세기 1장 Petikan untuk 1절입니다. khotbah adalah daripada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 샬롬 성가대 찬양과 니시 오케트레의 연주가 있겠습니다. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, semua orang kudus dari gereja Cawangan dan gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Ini ialah khotbah yang ke-12 tentang buku Kejadian. Mari kita mengulas dengan ringkas apa yang telah anda pelajari sejauh ini. Pada permulaannya, Tuhan asal wujud di dalam ruang asal dalam bentuk cahaya yang mengandungi bunyi atau suara. Pada suatu ketika, Tuhan asal menyatu sebagai satu cahaya pada puncak alam rohani untuk memulakan pemupukan manusia. Pada masa yang sama, ruang asal dibahagikan kepada 4 ruang yang mempunyai kepadatan roh yang berbeza dan kecerahan cahaya yang berbeza. Inilah cara penciptaan langit pertama, kedua, ketiga dan keempat berlaku. Cahaya mengatu pada puncak alam rohani dibahagikan kepada 3 cahaya yang berbeza dan setiap satu mengambil bentuk rohani yang serupa dengan manusia. Dengan kata lain, Tuhan Asa menjadi Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Proses Tuhan Asa menjadi Tuhan Trinity adalah melalui pembahagian roh, di mana entiti asar muncul daripada entiti asar yang tunggal. Dengan kata lain, 2 entiti asar lain dijadikan satu-satunya entiti asar. Pembagian roh di mana entiti asal lain muncul dari entiti asal hanya berlaku sekali dan pada masa ini. Selain itu, hanya Tuhan Trinity yang mempunyai keupayaan untuk memisahkan roh daripada entiti asalnya. Oleh itu, bukan sahaja Tuhan Bapa, malah Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus juga dapat dengan bebasnya memisahkan roh mereka seperti yang dikehendaki oleh mereka. Namun begitu, sub-entiti keluar daripada entiti asal melalui pembahagian roh. Melalui pembahagian roh, Tuhan Trinity telah melakukan begitu banyak kerja sepanjang sejarah pemupukan manusia. Pelbagai nama digunakan dalam Alkitab mengikut ciri-ciri kerjanya dilakukannya atau peranan Tuhan. Terdapat kira-kira 30 nama yang merujuk Tuhan Trinity. Saya menggunakan 8 khotbah yang lalu untuk menjelaskan maksud setiap nama ini. Bermula dengan khotbah ini, saya akan menjelaskan kerja penciptaan selepas Tuhan asal menjadi Tuhan Trinity. Tuhan Trinity mula-mula menciptakan apa yang diperlukannya di tempat tinggalnya. Apabila Tuhan wujud dalam ruang asal sebagai cahaya mengandungi bunyi, dia tidak memerlukan tempat berasingan untuk tinggal. Dia tidak memerlukan tempat kerana dia dalam bentuk cahaya dan bunyi. Namun begitu, dia kini memerlukan tempat untuk tinggal kerana dia mengenakan bentuk. Tuhan Trinity sudah semestinya boleh mengenakan bentuk atau tidak apabila dia berada di langit keempat. Tuhan boleh menukarkan bentuknya dengan bebas sesuka hatinya. Hal ini demikian kerana ciri langit keempat adalah sama dengan ruang asal. Walau bagaimanapun, Tuhan Trinity mengenakan bentuk di dalam langit ketiga. Terdapat tempat untuk Tuhan Trinity tinggal di dalam langit ketiga. Tentu sahaja juga terdapat tempat untuk Tuhan Trinity di langit keempat. Langit ketiga ialah tempat yang diperlukan hanya apabila Tuhan Trinity mengenakan bentuk. Apabila Tuhan menciptakan tempat ini, Tuhan Trinity menciptakan makhluk-makhluk rohani yang wujud bersama-sama dengannya dan yang dipantau olehnya. Terdapat 2 jenis makhluk rohani yang dipantau oleh Tuhan, iaitu malaikat dan kerub. Tuhan menciptakan malaikat dan kerub dengan firman-Nya. Saya akan memberikan penjelasan tentang malaikat dan kerub dalam beberapa khotbah yang seterusnya. Malaikat hampir sama bentuknya dengan manusia, kecuali bahawa ia mempunyai sayap. Terdapat pelbagai bentuk kerub. Makhluk rohani yang mempunyai rupa seperti singa, burung helan dan lembu, semuanya adalah kerub. Naga secara umum dianggap sebagai makhluk khayalan, tetapi pada asalnya naga ialah sejenis kerub.
Saya akan kembali kepada penjelasan tentang kerup kemudiannya, tetapi untuk sekarang saya akan memberitahu anda tentang malaikat. Mari kita meneliti ciri-ciri umum malaikat. Memandangkan bentuk malaikat hampir sama dengan manusia, beberapa bahagian dalam Alkitab menggambarkan malaikat sebagai manusia. Sebagai contoh, apabila Tuhan Yesus bangkit, wanita yang pergi ke kubur melihat satu malaikat. Tentang hal ini, Markus 16:5 menyatakan bahawa mereka nampak seorang lelaki muda memakai jubah putih. Malaikat itu kelihatan seperti lelaki muda. Bagi adegan yang sama ini, bagaimanapun, Yohanes 20 ayat 12 menggambarkannya sebagai dua malaikat berpakaian putih duduk di tempat jenazah Yesus dibaringkan dahulu. Satu malaikat pada sebelah kepala dan satu lagi pada sebelah kaki. Apabila Tuhan Yesus naik ke syurga, dua malaikat berdiri di sisi pengikut-pengikutnya yang memandang ke langit. Tentang ini, kisah Rasul-Rasul 1:10 hingga 11 menyatakan bahawa dua orang berpakaian putih memberitahu mereka bahawa Tuhan Yesus akan kembali. Daripada fakta bahawa orang dalam Alkitab yang menyaksikan malaikat menggambarkan mereka sebagai manusia, kita dapat melihat bahawa bentuk malaikat serupa dengan manusia. Apabila mereka membukakan sayap mereka, mudah untuk mengetahui bahawa mereka adalah malaikat. Tetapi apabila mereka melipatkan sayap mereka, sukar untuk mengetahui sama ada mereka malaikat atau manusia. Belakang mereka dengan sayap yang dilipat kelihatan hampir seperti manusia, menjadikannya sukar untuk mengetahui sama ada mereka ialah malaikat atau bukan. Sama seperti malaikat diciptakan menurut gambaran Tuhan, malaikat juga diciptakan menurut gambaran Tuhan. Sudah tentu malaikat diciptakan sebelum manusia. Walaupun terdapat perbezaan jelas antara manusia dan malaikat. Malaikat hanya menyerupai gambaran luar Tuhan, tetapi manusia diciptakan juga untuk menyerupai hatinya. Hal ini akan saya terangkan dengan terperinci apabila kita sampai kepada penciptaan Adam, iaitu manusia pertama. Sekarang memandangkan bentuk malaikat serupa dengan manusia, adakah saiz dan ketinggian juga serupa? Terdapat malaikat yang serupa dengan manusia. Walau bagaimanapun, terdapat juga malaikat yang sangat kecil dan sangat besar. Terdapat juga malaikat lelaki dan malaikat perempuan dari segi sifat. Walau bagaimanapun, hal ini tidak bermaksud bahawa malaikat mempunyai ciri-ciri fisiologi lelaki atau perempuan. Malaikat tidak perlu berkahwin atau berkembang biak seperti manusia. Mereka hanya mengikut perintah Tuhan dan melakukan peranan mereka. Walau bagaimanapun berdasarkan peranan mereka, mereka mungkin mempunyai bentuk dan ciri-ciri yang maskulin atau feminin. Sebagai contoh, jika terdapat malaikat memainkan peranan sebagai jeneral tentera, bentuk mana yang lebih sesuai? Bentuk laki atau perempuan? Sudah tentu bentuk laki. Bagaimanakah pula dengan menari dan bernyanyi? Sudah tentu bentuk perempuan mungkin lebih sesuai. Saya tidak bermaksud bahawa tidak ada malaikat lelaki yang menari dan menyanyi. Sama seperti terdapat penari lelaki di dunia ini dan mereka memainkan peranan mereka, terdapat juga malaikat yang menyerupai lelaki. Saudara dan saudari yang saya kasihi, apabila Tuhan menciptakan malaikat dan kerup, Dia tidak memberikan sifat kemanusiaan kepada mereka. Sifat kemanusiaan tidak diberikan kepada malaikat. Dia menciptakan mereka supaya mereka hanya patuh kepada perintah, mengikut hierarki mereka. 천사 그룹들에게는 인성을 주지 않으셨다지 말씀하는 겁니다. 질서를 따라서 하달되는 명령에만 Walau bagaimanapun, malaikat juga dapat merasakan hati Tuhan yang dilayani oleh mereka. Biarlah saya memberikan contoh mengenai haiwan. Manusia memelihara haiwan seperti lembu, kuda, babi, ayam dan anjing. Antara haiwan ini sebagai contoh, dapatkah ayam merasakan hati tuannya? Tidak. Ayam tidak dapat berbuat demikian. Terdapat pengecualian bagi anjing. Jika anjing berada bersama tuannya untuk masa yang lama, anjing dapat sedikit merasakan hati tuan anjing itu. Jika tuan anjing menjadi marah, anjingnya dapat merasakannya, mengepik ekornya di antara kaki dan cuba memahami tuan anjing. Sebaliknya, jika tuan anjing gembira, anjingnya akan mengibaskan ekornya dan bergembira bersama.
Demikian juga, malaikat juga dapat menunjukkan pelbagai ekspresi wajah dan sikap berdasarkan suasana hati yang tertentu. Jika tuan mereka menyanyikan pujian dan menari dengan sukacita, malaikat juga mengikut tuan mereka dalam kegembiraan. Jika tuan mereka tertawa kerana sesuatu yang lucu, malaikat juga tertawa mengikut tuan mereka. Jika tuan mereka bersedih, malaikat juga kelihatan bersedih dan duduk tanpa daya. Berdasarkan status fikiran tuan mereka, pandangan dan sikap malaikat turut berubah. Ciri-ciri malaikat juga berbeza mengikut tugas yang diberikan. Sebagai contoh, malaikat bernyanyi atau menari biasanya mudah tersenyum. Sesetengah malaikat suka bermain-main dan mereka pandai membuat muka lucu. Sebaliknya, malaikat yang memainkan peranan sebagai pengawal keselamatan tidak tertawa. Begitu juga terdapat malaikat yang diberikan tugas yang unik di dalam alam rohani. Tetapi terdapat juga malaikat yang melayani anak-anak Tuhan di bumi. Ibrani 1:14 menyatakan, jika demikian, apakah sebenarnya malaikat-malaikat itu? Mereka roh yang berbakti kepada Allah dan yang disuruh olehnya untuk menolong orang yang akan menerima penyelamatan. Malaikat ialah roh yang diutus oleh Tuhan dan dia menghantar mereka ke bumi ini untuk anak-anaknya. Oleh itu, setiap anda mempunyai satu malaikat dan mereka melayani anda. Jika anda hidup mengikut kehendak Tuhan, anda dapat mengelakkan bencana dan penyakit kerana malaikat anda melindungi anda daripada iblis dan si jahat. Oleh sebab Tuhan menghantar malaikat untuk pewaris keselamatan. Jika seseorang tidak diselamatkan, namanya tidak ada dalam kitab orang hidup dan tiada malaikat yang akan diutus. 하늘나라 생명체 이름이 기록되지 않았으면 천사를 보내주지 않는다 이 말이에요. 이게 지킴을 받을 수가 없어요. Seperti yang tercatat, seorang anak Tuhan diberikan sekurang-kurangnya satu malaikat yang melayani anak itu. Jika anda percaya dengan fakta ini, apakah yang harus anda lakukan? Jika anda mengantuk semasa ibadat, anda harus tahu betapa banyak malaikat anda cuba membangunkan anda. Malaikat itu akan berkata seperti, Tuan, anda tidak sepatutnya mengantuk. Hal ini tidak sopan di hadapan Tuhan. Dan dengan rasa terdesak cuba membangunkan anda. Walaupun suara malaikat adalah rohani, jadi anda tidak dapat mendengarnya dengan nyata. Hal ini demikian kerana anda sedang tertidur secara rohani, bukan secara jasmani. Dengan kata lain, anda mempunyai terlalu banyak dusta dalam hati anda. Oleh itu, apabila anda mendengar firman semasa ibadat, anda tidak dapat memahaminya disebabkan oleh pemikiran badani anda. Selain itu, jika anda mempunyai pemikiran kosong, anda tidak dapat menumpukan perhatian dan mudah tertidur. Dalam situasi seperti ini, walaupun betapa terdesak malaikat anda cuba membangunkan anda tidak dapat mendengar suaranya. Sebaliknya, sejauh mana anda mengisi hati anda dengan kebenaran, anda dapat mendengar suara roh dengan baik. Walaupun anda tidak dapat melihat malaikat anda dengan mata rohani, anda dapat merasakan. Malaikat pasti berasa seperti ini sekarang. Walaupun anda tidak dapat merasakannya, tetapi oleh sebab anda mengetahuinya sekarang, sudah cuba lakukan apa yang diinginkan oleh malaikat anda. Malaikat juga melakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Jika anda bergosip dan berbicara buruk tentang seseorang, malaikat anda akan menjauhi anda. Alkitab memberitahu kita untuk tidak bergosip, tidak menghakimi dan tidak mengutuk. Orang selalu menghakimi orang lain, bercakap dan mengutuk orang lain, seolah-olah mereka dapat membaca fikiran orang itu. Namun begitu, jika anda berbuat demikian, anda harus memecahkan kerangka pemikiran itu, sebab anda tidak jauh daripada tahap iman roh. Selain itu, jika anda mengumpat tentang orang lain, malaikat anda akan berpaling daripada anda. Hal ini merupakan keadilan dan hukum di dalam dunia rohani. Malaikat anda akan berkata dahulu, anda tidak sepatutnya melakukan itu dan ini. Walaupun jika anda tidak mendengarkan malaikat, tapi terus melakukannya, malaikat itu akan berdiri lebih jauh daripada anda dan akhirnya berpaling daripada anda.
Mereka berada kira-kira 10 hingga 20 meter jauhnya daripada anda. Jika malaikat anda mengabaikan anda seperti ini, si jahat dan iblis tidak akan pernah melepaskan peluang ini. Satu malaikat seharusnya berada di samping anda untuk melindungi anda. Oleh sebab malaikat tidak berbuat demikian, kuasa kegelapan mengambil kesempatan daripada celah tersebut. Si jahat dan iblis akan menghasut anda untuk mengucapkan lebih banyak kata-kata yang tidak benar. Sebaliknya, jika anda hidup dengan firman Tuhan, malaikat anda akan sangat gembira. Malaikat akan berada dekat dengan anda, menjaga anda dan melindungi anda. Suatu berkat untuk mempunyai malaikat di sisi anda. Semakin bertumbuhnya iman anda dan anda melangkah lebih jauh ke dalam roh, malaikat pelindung anda berubah. Malaikat yang lebih besar dan lebih kuat datang untuk melindungi anda. Walaupun anda mengalami kemalangan yang berbahaya, malaikat dapat menjaga anda supaya tetap selamat. Ada banyak orang Kristian terlibat dalam kemalangan kereta dan kereta mereka rosak sehingga perlu dilupuskan. Tetapi mereka tidak cedera secara fizikal. Terdapat juga segelintir orang Kristian yang baik-baik saja, walaupun tubuh mereka tercampak keluar dari tingkap kereta yang sedang bergerak dengan laju, lalu jatuh ke tanah. Mereka mengatakan bahawa mereka merasakan seseorang menahan mereka dan menyokong mereka dengan selesa. Jika anda hidup dalam cahaya dengan firman Tuhan, anda dapat dilindungi oleh malaikat dalam apa-apa situasi. Selain itu, malaikat sedang mencatatkan setiap perkataan dan tindakan anda di syurga. Terdapat satu malaikat mencatatkan semua hati, pemikiran, niat, tindakan dan perkataan anda. Oleh itu, tidak satu perkataan yang diucapkan di bumi ini jatuh ke tanah. Dan pada hari penghakiman, anda dihakimi berdasarkan kata-kata anda. Jika anda ingat perkara-perkara ini, anda tidak akan bercakap secara sembarangan. Sila ingat bahawa orang bercakap secara sembarangan akan dihakimi atas perkara itu pada hari penghakiman. Adakah anda sangat takut tentang hal ini? Oleh itu, Alkitab memberitahu anda untuk hidup dengan jujur dan menyingkirkan semua bentuk kejahatan. Jika anda mengingat apa yang telah anda katakan secara sembarangan dan bertaubat, anda dapat diampuni. Tapi masalahnya adalah banyak orang tidak ingat apa yang telah dikatakan oleh mereka. Tertulis dalam seluruh Alkitab bahawa kata-kata yang anda ucapkan mempunyai kuasa untuk membunuh atau menyelamatkan, dan anda akan dihakimi berdasarkan hal itu. Anda dapat mengingat tindakan anda, tetapi anda tidak dapat bertaubat daripada apa yang telah anda katakan kerana anda telah meluahkannya dan tidak mengingatnya seiring berlalunya waktu. Oleh sebab tembok dosa tidak diruntuhkan, dosa itu tetap ada. Oleh itu, walaupun anda telah mengatakan sesuatu, anda harus segera bertaubat. Oh, saya telah berkata dusta. Saya mengatakan sesuatu yang jahat. Saya menghakimi dan mengutuk seseorang. Walaupun anda iri hati dan dengki, anda harus dapat bertaubat dengan segera. Rekod itu akan diserahkan sebagai bukti penghakiman semasa penghakiman tata putih besar. Saya tidak bermaksud bahawa anda tidak dapat diselamatkan kerana mengatakan sesuatu yang buruk. Selagi anda tidak melakukan dosa yang membawa kepada kematian, anda mempunyai peluang untuk diselamatkan. Alkitab mencatatkan situasi di mana orang tidak dapat diselamatkan, iaitu mengkufuri Roh Kudus, kekufuran, ketidaktaatan atau berpura-pura, dosa yang dengan jelas menyalibkan Tuhan Yesus di kayu salib, iman yang suam-suam kuku yang meninggalkan Tuhan, dan Tuhan akan menolak situasi ini. Alkitab mencatatkan bahawa dalam situasi seperti ini, orang ditinggalkan jika mereka tidak berpaling kembali dari jalan yang salah. Hal-hal ini akhirnya akan menghancurkan pahala yang telah anda kumpulkan. Dalam Matius 18:10, Yesus berkata, "Awas,
Jangan hina salah seorang pengikutku yang kecil ini. Ketahuilah, malaikat-malaikat mereka sentiasa di hadirat Bapaku di syurga. Alkitab memberitahu kita untuk tidak merendahkan anak kecil. Anak kecil juga mempunyai malaikat yang menjaganya. Jika anda menghinanya, malaikatnya akan melihat anda dan melakukan anda kepada Tuhan. Menurut ayat Alkitab ini, para malaikat yang melindungi orang lain dan yang melindungi anda selalu di hadirat Tuhan dan menyampaikan laporan kepadanya. Oleh itu, saya menggesa anda untuk hidup dengan lebih sempurna dalam cahaya, dengan percaya bahawa satu malaikat berada di samping anda. Jangan abaikan kata-kata ini. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, Tuhan menciptakan seluruh alam semesta dan mencari setiap manusia di bumi. Satu malaikat ditugaskan untuk setiap manusia di bumi dan mencatatkan setiap kata dan tindakan mereka. Para malaikat ini berada di syurga. Saya juga memberitahu anda bahawa sekurang-kurangnya satu malaikat ditugaskan untuk setiap manusia di bumi untuk melayani mereka. Jumlah malaikat ini sangatlah banyak. Jumlah malaikat yang diciptakan oleh Tuhan tidak terhitung banyaknya, dan dunia malaikat teratur dengan baik. Dalam Alkitab tidak hanya ada malaikat, tapi juga malaikat syurga dan malaikat agung. 성경에 보면 일반 천사뿐만 아니라 천군과 천사장도 나옵니다. 누가복음 2장 13절에 호련히 Lukas 2:13 menyatakan, tiba-tiba malaikat itu disertai oleh pasukan besar malaikat syurga. Dalam ayat ini, malaikat syurga ialah pasukan tentera syurga. Mereka ialah tentera syurgawi. Oleh itu, kita dapat melihat bahawa ada malaikat yang berperanan sebagai tentera. 또한 데살로니가전서 4장 16절 전반절에는 1 Tesalonika 4:16 juga menyatakan, pada masa itu malaikat agung akan berseru dengan suara yang kuat dan trompet Allah dibunyikan, lalu Tuhan sendiri akan turun dari syurga. Dengan cara ini, kewujudan malaikat agung menunjukkan bahawa ada hierarki dalam dunia malaikat. Pada hakikatnya, dunia malaikat sangatlah teratur dengan ketat, seperti organisasi kerajaan sebuah negara di dunia ini. Pemerintah negara ini mempunyai Perdana Menteri yang menjadi ketua pentadbiran dan ada banyak kementerian di bawahnya. Ada Kementerian Pertahanan, Kebudayaan dan lain-lain. Dan ketua setiap kementerian disebut menteri. Malaikat yang setaraf dengan menteri dalam dunia malaikat ialah malaikat agung. Malaikat agung berperanan sebagai tangan, kaki, mata dan telinga Tuhan Bapa, dan mereka menyelidiki berbagai bidang. Mereka menerima arahan secara langsung daripada Tuhan Bapa dan mereka melaporkan kepadanya. Di bawah malaikat agung seperti itu, ada malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Pada hakikatnya, ada banyak peringkat dan organisasi yang berbeza di dalam dunia roh. Tapi dalam Alkitab, mereka hanya diungkapkan sebagai malaikat agung dan malaikat. 아주 다양하게 많은 설 조직들이 있지만 성경은 간단하게 이렇게 표기한 것뿐이에요. Di bawah malaikat agung ada sejumlah ketua malaikat tertentu. Hal ini sangat mirip dengan sistem ketua tentera dalam ketenteraan Roma. Sama seperti seorang komandan memimpin 1,000 tentera dan seorang ketua tentera memerintah 100. Tentera moden juga mempunyai peringkat yang berbeza seperti komandan kompani dan komandan batalion, masing-masing dengan jumlah tentera yang berbeza di bawah komandannya. 우리 나라 군대도 그러죠. 중대장 하면 몇 명 휘하에 몇 명이 있고 대대장 하면 그 중대가 몇 Gereja kita juga mempunyai organisasi yang serupa. Pastor-pastor paroki besar dan paroki masing-masing mengelolakan jumlah anggota yang berbeza dan di bawah mereka ialah pemimpin wilayah, pemimpin daerah dan pekerja-pekerja lain. Dalam dunia rumah malaikat ada pelbagai tingkat malaikat yang berpusatkan malaikat agung. Setiap malaikat menjalankan tugasnya dengan urutan yang tepat, mengikut perintah atasannya. Mengikuti perintah atasannya. Dalam dunia malaikat tidak ada ketidaktaatan, hanya ada ketaatan. Oleh itu, ketika Lucifer memberontak terhadap Tuhan, 1/3 daripada malaikat di bawahnya ikut serta.
Ketidaktaatan ialah hal yang mustahil. Ketika malaikat agung memberikan arahan, malaikat di bawah mereka tidak mempunyai pilihan lain selain mentaatinya. 불순종, 불복종은 있을 수가 없다 이게요. 이게 머리 천사장이 바로 이제 명을 하니까 따를 수밖에 없는 거죠. Bagi anda yang terbuka mata rohani, anda dapat melihat bahawa ukuran dan martabat malaikat tidak sama antara satu sama lain. Itulah sebabnya malaikat berada dalam tingkat berbeza dan tugas yang diberikan kepada mereka juga berbeza. Organisasi malaikat terdiri daripada malaikat agung, tingkat malaikat pemimpin yang berbeza dan malaikat di bawah mereka teratur dengan baik. Sebaik saja arahan diberikan dari atas, arahan itu disampaikan dengan tepat dan laporan dibuat pada tingkat lebih rendah juga disampaikan dengan baik. Sekalipun jika sebuah arahan harus melalui banyak peringkat, arahan itu dapat disampaikan dengan segera. Oleh sebab arahan sangat tepat seperti ini, meskipun ada banyak malaikat, aturan Tuhan dapat dilaksanakan dengan baik. Meskipun Tuhan duduk di atas tatanya, Dia dapat mengelidik setiap orang di bumi ini kerana malaikat bekerja seperti ini. Sudah tentu Tuhan adalah Maha Kuasa dan Dia dapat mengelolakan semua ini secara sendirian. Namun begitu, malaikat memeriksa semua hal secara langsung dan melaporkannya kepada Tuhan. Dengan cara ini, malaikat tidak hanya berperan sebagai pelapor, tapi juga berperan sebagai saksi. Hakikat ini menambahkan cahaya keadilan pada penghakiman Tuhan. Ketika Tuhan menghakimi sesuatu, meskipun Tuhan mengelidik hati manusia, Dia tidak menghakimi apa-apa pun secara sendirian. Dia membuat keputusan dan menghakimi dengan adil berdasarkan laporan malaikat yang melihat dan mendengar semua hal secara langsung. Sebagai contoh, bagaimana Tuhan bertindak ketika Dia menghakimi Sodom dan Gomora? Kejadian 19 ayat 1 menyatakan, maka malaikat berdua itu sampai di Sodom pada petang hari. Saya akan kembali kepada perkara ini dengan lebih terperinci nanti. Tetapi untuk sekarang, kedua-dua malaikat ini sebenarnya adalah malaikat agung yang secara langsung di bawah Tuhan. Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, Tuhan mengirimkan kedua-dua malaikat agung ini di bawah pengawasan langsungnya untuk memeriksa Sodom dan Gomora seperti ini. Meskipun Sodom dan Gomora dalam keadaan yang cukup untuk dihakimi, Tuhan mengirimkan malaikat agung yang paling dekat dengannya untuk menjalankan proses pengesahan sekali lagi. Melalui hal ini kita dapat melihat seberapa adil dan tepat Tuhan, dan ini ialah hukum Tuhan. Namun begitu, penduduk Sodom sangat licik, bahkan ingin berbuat jahat terhadap kedua-dua malaikat ini. Akhirnya Tuhan menurunkan hukuman api ke atas Sodom dan Gomora. Dengan demikian, malaikat ialah pekerja Tuhan dan mereka membantu kerja Tuhan untuk dikelolakan dengan keadilan yang sempurna. Terdapat banyak catatan mengenai pelbagai perbuatan malaikat dalam Alkitab. Berikut ialah beberapa antaranya. Dalam Wahyu 7 ayat 11, terdapat adegan di mana semua malaikat berdiri di sekeliling tahta dan menyembah Tuhan. Ketika Yesus dilahirkan, 9 besar malaikat syurga memuji Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 13 hingga 14, beberapa orang gembala yang baik menjadi saksi dan mereka menjumpai bayi Yesus. Dalam Daniel 6 ayat 22, Daniel berkata di dalam gua singa, Allah telah mengirim malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu sehingga hamba tidak diapa-apakan. Singa-singa itu dibiarkan dalam keadaan kelaparan. Dan apabila seorang tahanan memasuki gua itu, singa-singa itu mengira dan mengemakannya. Daniel memasuki gua itu. Lalu Tuhan menutup mulut singa-singa itu melalui malaikat. Malaikat menutup mulut singa-singa itu. Jadi singa-singa itu pasti terkejut.
사자가 얼마나 놀라겠습니까? Ketakutan menghalang singa-singa itu daripada bergerak. Oleh itu Daniel memberitahu raja bahawa Tuhan telah menutup mulut singa-singa itu agar dia tidak diapa-apakan. 사자도 입을 봉하셨으므로 사자들이 나를 상해치 아니하였다고 말합니다. Selain itu dalam kisah Rasul-Rasul 12 terdapat adegan di mana satu malaikat menyelamatkan Petrus dari penjara. Hal ini bermaksud bahawa walaupun para pengikut Yesus berada di dalam penjara, satu malaikat menyelamatkan mereka. Malaikat-malaikat seperti itu dapat dilihat dengan mata manusia kerana malaikat keluar dari ruang roh. Jika malaikat muncul dengan cara itu, kita juga dapat melihat malaikat. Dalam Wahyu 8 ayat 3 hingga 4 terdapat satu adegan di mana satu malaikat menambahkan kemenyan pada doa umat Tuhan di dalam pembara emas lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Matius 4 ayat 11 menyatakan bahawa apabila Yesus lulus 3 ujang iblis selepas berpuasa selama 40 hari, malaikat-malaikat pun datang menolong dia. Dengan cara ini, para malaikat bersukacita kerana Yesus telah lulus ujian dan menang. Apabila ujian datang, anda juga harus mengatasinya sekali, 2 kali atau 3 kali. Kemudian anda menerima berkat dan jawapan. Jika anda tidak lulus semua ujian, anda belum bersedia untuk diberkati. Jadi anda harus mengatasi semuanya. Hanya sesudah itu jiwa anda akan sihat. 시험을 통과하지 못하면 아직 그릇이 준비가 안 돼 있기 때문에 시험 통과를 못하죠. 응답을 못 받죠. 한 번, 두 번, 세 번 오면 다 이길 수 있어야 돼요. 믿음 있는 분들은 Anda akan menang jika anda hanya maju dengan iman tanpa ragu-ragu. Jika anda mengatakan bahawa anda percaya dan tidak mengubah fikiran anda serta tidak berpaling, anda akan menang pada akhirnya. Jika anda melakukan hal ini, tidak ada alasan untuk digoda atau mengalami kesukaran. Yang anda perlu lakukan hanyalah berdoa secara senyap dan menunjukkan iman anda kepada Tuhan. Kemudian apabila masanya tiba, Tuhan memberi anda kekuatan untuk lulus ujian dan kemudian memberi anda berkat. Jika ujian itu besar, berkatnya besar, dan jika ujian itu kecil, berkatnya kecil. Malaikat perkasa juga muncul dalam Wahyu 10 ayat 1 dan Wahyu 18 ayat 21. Dalam Wahyu bab 8 hingga 11, terdapat adegan di mana malapetaka besar akan menimpa bumi setiap kali 7 malaikat meniupkan trompet mereka semasa 7 tahun kesusahan yang akan datang. Dalam Wahyu 16, terdapat adegan di mana 7 malaikat menuangkan 7 mangkuk kemurkaan Tuhan ke atas bumi. Para malaikat ini adalah malaikat yang kuat yang melakukan perbuatan besar di bawah perintah Tuhan. Terdapat juga malaikat melaksanakan hukuman Tuhan seperti yang dinyatakan dalam 2 Samuel 24 ayat 16. Malaikat itu juga telah bersedia untuk memusnahkan Yerusalem. Mazmur 103 ayat 21 menyatakan, Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat yang kuat dan perkasa, yang mendengar dan melakukan perintahnya. Dalam Mazmur 68 ayat 17 dikatakan, dengan puluhan ribu kereta kudanya besar, Tuhan datang. Memberi kita gambaran betapa besar tentera syurgawi itu. Hal ini bermaksud bahawa kereta-kereta kuda Tuhan tidak semuanya, tapi mereka ada ribuan dan puluhan ribu. Berapa banyak? Hanya darabkan 1,000, darab 1,000, darab 10,000. Berapa banyakkah angka itu? 수학 잘하신 분 1,000 곱하기 1,000, 10,000 곱하기 10,000 해봐요. 얼마나 그 숫자가 많은지. 하나님께서는 유사시 천군을 보내셔 하나님의 사람들을 지키도록 하십니다. Dalam masa kejemasan, Tuhan mengirimkan tentera syurgawi untuk melindungi umatnya. Dengan mengirimkan begitu banyak tentera syurgawi dan sekarang mengirimkan tentera syurgawi malaikat, siapa? Apatah lagi sesiapa pun di bumi ini akan mencela kita, mereka tidak berani untuk mengganggu anda. Sebagai contoh, jika anda membaca 2 Raja-Raja bab 6, Elisa dikelilingi oleh tentera Aram. Pada masa ini, hamba Elisa dirundung ketakutan dan sangat bimbang.
Namun begitu Elisa berkata kepada hambanya, "Jangan takut, yang di pihak kita lebih banyak daripada yang di pihak mereka." Semasa dia berdoa kepada Tuhan untuk mencelikkan mata rohaninya, hamba itu melihat kuda dan kereta kuda berapi di sekeliling Elisa. Oleh sebab malaikat syurga menunggang kuda dan kereta kuda berapi, bermaksud bahawa malaikat syurga datang dalam jumlah yang besar pada masa itu. Akhirnya Elisa tidak tercedera sama sekali. Ada banyak lagi kerja yang dilakukan oleh malaikat. Nama-nama beberapa malaikat juga disebutkan dalam Alkitab. Mereka adalah Gabriel dan Mikael. Sebenarnya mereka adalah malaikat agung. Oleh sebab nama mereka tertulis dalam Alkitab, mereka pasti diberikan tugas yang sangat penting. Tidak terkira banyaknya malaikat agung dan malaikat syurga, dan fakta bahawa nama-nama mereka dicatatkan dalam Alkitab bermaksud bahawa mereka adalah malaikat agung dengan misi yang begitu penting. Saya akan menjelaskan tugas malaikat-malaikat agung ini dalam khutbah yang seterusnya. Saya juga akan membincangkan peranan malaikat agung lain dalam khutbah yang seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, udara yang kita hirup pada setiap saat memang tidak terlihat, tetapi pasti ada. Begitu juga dengan dunia rohani, meskipun tidak terlihat, tetapi sebenarnya ada. Sama seperti tubuh kita berada di tengah udara, dunia fizikal ini sebenarnya adalah dunia yang lebih rendah daripada dunia rohani. Dunia fizikal ini, iaitu dunia jasmani, ialah bahagian sangat kecil daripada seluruh dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Oleh itu, pemahaman tentang dunia rohani menjadi kekuatan bagi anda. Anda juga harus mengenal dunia roh. Semakin jelas anda mengetahui dunia roh, semakin anda kuat. Selain itu, melalui iman, anda dapat menerima jawapan kerana anda mengetahuinya. Semakin anda mengetahui makhluk-makhluk dunia roh, iaitu malaikat, semakin baik anda dapat memahami Alkitab dan menerima pertolongan dalam kehidupan iman anda. Semoga anda membuat roti daripada penjelasan tentang kejadian ini untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa.